Hmm. Hello. Alright, okay. Siapa yang baru masuk, uh, say hi kepada saya di ruangan komen dan bagi tahu anda dari mana. Kalau anda dari Indonesia, anda type dari Indonesia. Hai Aminah Nyo, Pesa, Alicia Tan. Alright. Okay, kita tunggu lagi orang masuk Okay, nice. Okay, hari ni adalah hari yang ke-6. Non-stop sharing setiap hari. Hari ke-6. Esok adalah hari terakhir, hari ke-7 saya berkongsi. Okay. Okay, siapa yang baru masuk, invite kawan-kawan yang lain, tag kawan-kawan yang lain untuk sama-sama belajar topik yang sangat menarik. Hari ini saya nak cerita sangat menarik berdasarkan pengalaman. Topik hari ini adalah berkaitan dengan usus sihat antibody kuat. Usus sihat antibody kuat. Alright, Tati Nelson. Hello. Okay, invite kawan-kawan yang lain. Anda like, bagi love pada saya supaya saya lebih bersemangat untuk sharing hari ini. Nur Hayati Sunaruni. Okay. Okey, kepada warga Indonesia, kepada warga Malaysia, Singapura, kalau ada, selamat menonton dan terima kasih kerana setia masih menonton, masih bersemangat untuk belajar pada hari yang hari ke-6 ini Oh, Sunarni dari Medan. Alright. Okey, topik pada hari ini saya ingin bercakap berkaitan dengan usus. Usus adalah salah satu organ yang mewakili sistem penghadaman. Sistem penghadaman dan pencernaan very low. Sebelum ni kita ada belajar ada 10 sistem dalam tubuh badan kita. 10 sistem ni lah gabungan 10 sistem membentuk tubuh badan kita. Ada sistem yang melibatkan sistem peredaran darah, ada sistem imun, ada sistem otot rangka, ada sistem pencernaan, ada sistem pembiakan, saraf, endokrin. So, ke-10 sistem ini saling berhubung antara satu sama lain. Saling berhubung antara satu sama lain. Kalau once satu saja broken, maknanya tak berfungsi, ada bermasalah, sistem-sistem lain juga akan turut bermasalah. Tubuh badan kita ni umpama enjin mobil. Kalau enjin mobil kita ada masalah, rosak, kalau kita hantar ke workshop, dia tak akan rosak hanya satu bahagian saja. Dia akan rosak bahagian-bahagian yang lain juga. So tubuh badan pun kita kena jaga betul-betul juga. Okey, jadi usus ni adalah salah satu sistem pencernaan, penghadaman, digestion system. Digestion system. Jadi dalam tubuh badan kita, digestion system tu, sistem pencernaan, organ yang bertanggungjawab ke atas sistem tersebut adalah adalah usus. Organ dia adalah usus. Right? Okay, saya tengok dah ramai masuk. Okay. Alright. Jadi, apa kaitan antara usus dengan antibody? Antibody adalah darah. Sel darah putih. Usus adalah di bahagian bawah. Jadi, apa kaitannya? Sangat-sangat berkait rapat. Saya tahun lepas 2019, bulan 11 November 2019 tahun lepas, saya
saya menghadiri satu conference, satu persidangan international conference. Saya present saya punya research yang lepas-lepas, saya punya hasil kajian PhD saya present berkaitan dengan usus, berkaitan dengan probiotics. So probiotik ni hari ni kita akan cerita apa yang dimaksudkan dengan probiotics, apa yang dimaksudkan dengan prebiotics. Okey, usus adalah salah satu organ yang paling penting untuk penyerapan segala mineral. Apa yang kita makan? Kita makan nasi setiap hari, kita makan buah, kita makan sayur. Di ususlah tempat vitamin dan mineral, nutrien-nutrien diserap. So pentingnya jaga kesihatan usus, dan pentingnya usus sihat dan bersih. Itu kunci dia. Kalau usus tak sihat, usus kotor, usus tersumbat, akan ada masalah-masalah yang berkaitan. Contohnya, darah pasti akan jadi kotor. Ada jangkitan kuman. Sebab tempat usus ni adalah tempat serap mineral, serap nutrien. Kita makan apa-apa makanan, kita makan makanan, perut akan cerna, perut akan digest. Sampai ke usus, usus dia serap nutrien yang telah didigest oleh perut tadi. Kemudian dia serap dari usus, terus mengalir ke salur darah. Darah akan angkut nutrien tersebut, hantar ke sel-sel kita, seluruh badan. Jadi, usus umpama satu kilang penghantaran nutrien. Satu warehouse, satu HQ untuk hantar nutrien. Kalau usus bermasalah, nutrien yang dihantar pun ada masalah. Saya cerita pengalaman saya. Waktu saya buat degree dulu, ada satu subjek, ada satu kursus tu, satu subjek, nama subjek tu adalah parasitologi. Kita belajar berkaitan dengan parasite. It's all about parasite. Jadi seorang profesor ni, nama dia Prof, saya ingat lagi, Prof Susan Lim. Sangat garang, Prof Susan Lim. Prof Susan Lim ni, dia suruh kami, pelajar-pelajar ni, cari 2 ke 3 ekor katak, live frog, live jumping. Esoknya kami cari katak. So saya cari katak yang lagi besar lagi bagus. The bigger the better. So kita carilah 2 ekor 3 ekor katak, kita tangkap dia, masuk dalam makmal. Kita letak katak tersebut dalam satu bekas glass container, bekas kaca. Lepas tu letak katak dalam tu, kita ambil kloroform, bahan kimia kloroform, letak dalam dekat kapas tu, kita letak dalam bekas kaca tersebut, kita tutup. Lepas tu bila katak dia hidu, dia sedut hidu bau kloroform tersebut, dia akan pengsan sekejap. So kita ambil katak tu, kita pinkan dia punya tangan, dia punya kaki, 4 kaki itu kita pin dengan jarum. Lepas tu kita bedah, kita potong dia punya perut, kita keluarkan dia punya usus katak. Lepas tu kita belah usus katak tersebut, kita keluarkan semua parasit yang ada dalam katak tersebut. Dalam usus katak terlalu banyak parasit. Parasit ni sangat halus. Jadi apa yang kita buat dengan parasit tersebut? So kita collect parasit tersebut, kita observe bawah mikroskop. Kita kena lukis bentuk parasit tersebut. Lepas tu kita namakan spesies, naming spesies. Parasit ni apa nama dia? Yang ini apa nama dia? Ini apa nama dia? So kita kena lukis. Dalam katak ada beratus ribu parasit. Hampir 1 juta lebih parasit. Usus katak, kalau kita tarik keluar, dia boleh keliling meja makmal. Lab table tu, kita boleh tarik, dia boleh keliling meja makmal. Itu katak yang besar ini saja,
dia punya usus sudah boleh keliling meja makmal. Dan parasite dia sangat-sangat banyak. Cuba anda bayangkan, katak makan apa? Katak makan serangga. Dia makan insek saja. Dia tak makan macam kita. Dia hanya makan serangga saja. Parasite terlalu banyak. Sangat-sangat banyak. Itu saya punya kajian, eksperimen dalam makmal waktu saya buat degree dulu. Okey, kita nak cerita berkaitan usus manusia pula. Setiap daripada kita mempunyai 3 ke 5 kilo najis terlonggok. 3 hingga 5 kilo. At least 3 kilo. 3 ke 5 kilo najis terlonggok. Kalau berat anda 60 kg. Katakan, kalau berat anda 60 kg, sebenarnya berat badan the real body weight anda adalah 55 sahaja. 5 kilo lagi itu adalah berat najis, berat tai. 60 saja. Kalau kita timbang berat badan kita 60 ataupun katakan 80. Kita timbang berat badan kita 80. Kena ingat, the original berat badan kita hanyalah 75 saja. 5 kilo tu adalah berat najis, berat toksik. Semua orang ada 3 ke 5 kilo berat najis. Dan panjang usus manusia punya panjang usus, kalau kita bedah, kalau kita operate keluar panjang usus manusia adalah 6 kali tinggi kita. Cuba anda bayangkan, tinggi saya adalah 168. 168 darab dengan 6 bersamaan dengan 1008 cm. 1008 cm bersamaan dengan 10 meter. Panjang usus saya, kalau saya tarik keluar, panjang dia 10 meter. Bayangkan bagaimana usus kita berlipat, lipat ada dekat kita punya badan. 10 meter. So, dia akan berlipat. Kita makan 3 kali sehari. Tapi kita buang air, kita pergi toilet, kita buang air besar berapa kali sehari? Makan 3 kali sehari, buang air besar berapa kali sehari? Mungkin 1 kali. Ada yang 2 hari sekali. Ada yang 3 hari sekali. Ada yang seminggu sekali. Katakanlah anda buang air besar 1 kali sehari. Anda makan 3 kali sehari. Breakfast, lunch, dinner. Anda makan breakfast, makanan breakfast tersebut, dia akan masuk, dia pergi ke usus di bahagian lipatan pertama. Anda makan lunch, yang breakfast tadi dia akan masuk, dia akan duduk dekat tengah. Lunch baru start masuk. Breakfast dah duduk kat tengah, lunch baru masuk. Kita makan dinner. Yang breakfast tadi start, dia bergerak pergi ke hujung. Lunch tadi ada kat tengah, dinner baru masuk. Esok pagi kita buang sekali, bermakna kita buang yang bila punya, yang breakfast semalam punya. Lunch dengan dinner semalam kita tak buang lagi. Jadi, sebab itulah ramai di kalangan kita, bukan saya saya okey, ramai di kalangan kita perut buncit. Perut buncit. Indonesia kata apa? Buncit. Perut boroi, buncit. Dia tegang di bahagian depan. Jadi kalau perut buncit, macam mana kita nak tahu perut kita buncit tersebut disebabkan toksik, najis yang terkumpul, yang terlonggok, ataupun disebabkan lemak? Macam mana kita nak tahu perut kita boroi, buncit? Saya tunjuk saya diri senang. Okey, perut. Ni perut. Kalau perut kita buncit, macam mana kita nak tahu perut kita tadi yang buncit tersebut disebabkan lemak ataupun disebabkan najis? Ada 2 cara. Kalau anda tengok perut anda buncit, tegang, buncit. Kalau di pergelangan tangan anda tak besar, tak berlipat, dagu anda tak berlipat, itu maknanya buncit tersebut disebabkan oleh najis terlonggok. Najis terlonggok, dia akan jadi tegang. Jadi tegang, lepas tu kita kerap keluar angin, bloated.
orang sentuh sikit, urut sikit, keluar angin, bloated. Angin tersebut adalah datang daripada usus anda. Usus yang kotor. Tapi kalau perut anda besar, tak tegang, tak menegang, tak tegang. Tangan anda besar. Belakang pun ada lipat-lipat. So, itu disebabkan lemak. Tapi kalau depan saja tegang, biasanya orang kurus buncit. Biasanya orang yang kurus, yang buncit, biasanya banyak toksik. Kita nak tahu mudah saja. Kalau orang tu, kita nak tahu antara simptom orang tu ada masalah kencing manis, darah tinggi, biasanya perut dia pasti buncit. Perut pasti buncit. Bila perut buncit, ingat, semua proses penghadaman dia tak function, tak berfungsi secara optimum. Not function well. Antibody usus. Jadi bagaimana kita nak clear usus? Kita nak cuci usus. Bagaimana kita nak cuci usus? Secara naturally sebenarnya, usus kita tak perlu dicuci. Sepatutnya tak perlu dicuci. Sebab bila dia kotor, usus kita secara naturally, dia tahu macam mana nak cuci. Sebab bukan tubuh badan kita yang mencuci, yang membersihkan usus. Dia ada satu makhluk lain. Dia ada satu creatures. Kita panggil satu microorganism yang lain yang bantu cuci usus kita. Microorganism ini yang kita panggil sebagai probiotics ataupun bakteria baik. Good bacteria. Sebenarnya good bacteria baik ini bukan istilah saintifik. Istilah saintifik adalah probiotics. Usus yang sihat sepatutnya komposisi dia adalah 80% bakteria baik, 20% bakteria tak baik, yang kita panggil pathogenic bacteria. 80% mesti mengandungi probiotics yang kita panggil good bacteria. 20% mengandungi pathogenic bacteria ataupun bad bacteria. Sepatutnya usus yang sihat macam itu. Macam mana kita nak tahu usus kita sihat atau tak? Ada 5 cara kita nak tahu usus kita sihat atau tak. Cara yang pertama, nanti anda buang air besar, anda tengok warna najis anda. Warna najis yang keluar tu warna apa? Usus yang sihat, warna najis tu warna dia kuning kekuningan, yellowish. Kuning kekuningan. Yang pertama. Kalau keluar warna hitam coklat, usus tak sihat. Fail. Yang pertama, fail. Kalau kuning, okey, usus sihat. Cara yang kedua adalah anda tengok bentuk najis anda. Kalau bentuk najis yang keluar adalah panjang-panjang, sepanjang lebih kurang dalam berapa cm, panjang-panjang, itu maknanya usus anda sihat. Tapi kalau yang keluar pelbagai design, ada bulat, ada triangle, ada bujur, ada rectangle, itu dah usus tak sihat. Dia mesti panjang-panjang. Kita tengok anak-anak yang berumur 1 tahun, 2 tahun, dia buang air besar, najis dia, bentuk dia macam mana? Panjang-panjang. Sebab usus dia masih sihat. Yang ketiga, kita tengok bau najis. Usus yang sihat, bila kita buang air besar, najis takkan berbau. Bukan kata usus sihat bau wangi, usus tak sihat bau busuk. Bukan. Usus sihat tak berbau. Macam mana kita nak tahu berbau atau tak? Anda buang air besar, lepas tu anda flush. Lepas tu anda keluar toilet. The next person masuk, lepas tu dia keluar, anda interview dia. Tadi you masuk tadi, bau busuk atau tak? Kalau dia kata bau busuk, usus anda tak sihat. Orang yang buang air, usus yang tak sihat, buang air, najis dia, walaupun setelah dia flush, toilet tu akan keluar haba, haba. Kita akan rasa macam masih berbau, masih busuk lagi. Itu yang ketiga, bau. Yang keempat adalah berapa masa
anda ambil untuk buang air besar. Once anda dekat toilet, anda buang air besar, kira masa. Berapa masa anda ambil? Kalau anda ambil masa 15 minit, 20 minit, maksudnya usus tak sihat. Usus yang sihat, ambil masa paling lama pun 5 minit saja. Sekali try saja. Sekali keluar saja. Smooth. Very smooth. 5 minit saja. Siap. Tapi kalau ambil masa berjam-jam, 30 minit, 1 jam, usus tak sihat. Yang kelima, yang terakhir, anda timbang berapa kilo yang keluar. Jangan timbang najis tu. Anda timbang sebelum masuk toilet, timbang berat badan. Oh, 70. Okey. Masuk toilet. Selesai buang air besar, keluar daripada toilet, timbang lagi sekali. Oi, turun. Tadi 70 sebelum masuk toilet 70. Selepas masuk toilet 68. Tahniah. Usus sihat. Tapi kalau sebelum masuk 70, keluar toilet pun 70, itu maksudnya usus tak sihat. Tak ada apa yang keluar sebenarnya. Kalau keluar pun sikit. Sebab kena ingat, 3 ke 5 kilo adalah najis terlonggok. Jadi kalau anda nak diet, nak turun berat badan, turunkan, buang najis terlonggok dulu. Bila buang najis terlonggok, tak ada toksik, barulah berat badan anda turun at least 3 kilo. 3 ke 5 kilo. Buang najis terlonggok dulu. Jangan fikir nak bakar lemak. Lemak tak memberatkan sebenarnya. Lemak hanya membesarkan saiz badan. Yang memberatkan badan kita adalah najis terlonggok. Buang najis terlonggok dulu. Jadi, bila anda dah tahu dah, ada 5 cara untuk kita tahu usam madu usus kita atau sihat atau tak. Okey, sekarang ni kita macam mana kita nak clearkan usus kita. Clearkan najis terlonggok. Cantikkan usus dia. Okey. Asalnya dia dapat cuci sendiri. Usus kita dapat cuci sendiri sekiranya dia kotor. Tapi disebabkan kita makan makanan yang pelbagai masakan. Kalau kita goreng sayur pun, sayur tu pun dah 50% nutrien dah tak ada. Gone nutrien dia. Kalau anda masak ikan pun, ikan tu anda goreng sampai garing, hilang nutrien. Disebabkan kita makan makanan yang sebegini rupa, yang masakan bertumis, berminyak, berrempah, ada santan, kan? Disebabkan itulah usus kita tadi, percentage bakteria tadi yang 80% sepatutnya bakteria baik, lama-lama dia berkurangan. Berkurang. Bila sepatutnya 80% bakteria baik, dia berkurang. Tiba-tiba dia jadi 50%. Dia jadi 40%. Bakteria jahat ni akan take over. Bakteria baik dia turun 50%. Bakteria jahat akan take over pun 50%. So dia ada 50-50. Kalau bakteria baik dia turun lagi 40%. Bakteria jahat akan jadi 60%. Dia take over. Ini akan membawa kepada penyakit constipation. Sembelit. Susah nak buang air besar. Jadi kunci utama dekat sini adalah kita kena cantikkan microflora environment dalam usus kita. Cantikkan ruang yang ada dalam usus kita. Cantikkan dia. Bagaimana nak cantikkan? Kita balancekan, kita seimbangkan sama ada bakteria baik, komposisi, percentage, peratusan bakteria baik dan bakteria jahat. Caranya adalah amalkan prebiotics. Okey, dia ada 3 cara Ada 3 cara untuk sihatkan usus kita, untuk cantikkan microflora dalam usus kita. Cara pertama adalah anda boleh amalkan agent detox. Agent detox ni macam mana? Agent detox ni macam kita ambil aloe vera, green tea, chia seed, lemon, psyllium husk, apa lagi? So ini semua adalah agent detox. Apa peranan, apa fungsi agent detox? Agent detox ni hanya melicinkan dinding usus supaya najis keluar smooth, lancar. Tapi kelemahan dia aloe anda kena ambil setiap hari. Lemon memang dia ada agent, dia bertindak sebagai agent detox. Green tea ada agent detox. Aloe vera memang bertindak sebagai agent detox. Tetapi anda kena ambil setiap hari. Hari yang mana anda tak ambil,
berlaku kembali masalah sembelit, tak boleh buang air besar. So ini natural, tapi kita kena amalkan setiap hari. Kadang-kadang kita lupa dan tak sempat. Yang kedua, cara dia, kita top up balik bakteria baik yang kita panggil probiotics. Kita top up balik. Sepatutnya usus sihat tadi 80%. Disebabkan kita makan benda-benda makanan yang tak sihat, 80% ni dia berkurang. So kita top up balik bakteria baik. Bakteria baik ni kita panggil probiotics. Probiotics. Pro tu maksudnya adalah bakteria baik. Probio, maknanya bio tu adalah kehidupan. Pro kehidupan, iaitu bakteria baik lah. Antara makanan yang ada probiotics adalah, contohnya adalah yogurt, ataupun anda makan minuman berperisa, kita panggil culture hidup, life culture. Ini bagus. Yogurt dengan minuman berperisa, contohnya vitamin. Ini adalah probiotik. Dalam dia mengandungi bakteria baik. Tetapi anda kena ingat, bakteria baik yang ada dalam yogurt, yang ada dalam Yakult, yang ada dalam Vitagen, bakteria ini adalah dia masih hidup. Bila dia masih hidup, bakteria baik ini mesti harus disimpan di bawah suhu 10 darjah Celsius. Tak boleh lebih. Sebab itulah anda pergi shopping mall, anda tengok Yakult, minuman yogurt apa semua ni, dia disimpan dekat peti sejuk, chiller, bawah 10 darjah Celsius. Yang terbaik adalah 4 darjah Celsius. Tapi masalahnya, anda ambil dia, anda masuk dalam troli, anda bayar di kaunter, anda bawa masuk dalam bonet kereta. Bila sampai rumah, suhu dah naik, dia akan mati. Dia akan mati. Yogurt tadi sepatutnya sejuk, bakteria dia masih hidup. Bila bawa keluar, masuk dalam bonet kereta, bonet mobil, lepas tu sampai ke rumah, dia dah mati. Sebab itulah anda makan yogurt, anda makan Yakult, anda makan Vitagen, tak rasa nak buang air besar. Kadang-kadang kita rasa tak berkesan. Bukan yogurt, Yakult, Vitagen tu tak bagus. Cara anda handle tu tak berapa baik. Sehingga bakteria dah mati. Sebab apa yang anda makan tu adalah bangkai bakteria. Dia dah mati. Itu kelemahan probiotics. Probiotics anda kena tahu macam mana handle. Kena sentiasa keep cool. Keep cool. Mesti bawah 10 darjah Celsius. Itu kelemahan probiotics. Bagus tapi dia ada kelemahan. Yang agent detox pun bagus tapi ada kelemahan juga. Yang ketiga adalah, anda tak ambil probiotics, anda tak ambil bakteria baik, tetapi anda beri bakteria dalam usus tadi makan. Usus sihat tadi saya kata 80% bakteria baik. Tapi sebab kita makan macam-macam, bakteria yang 80% yang baik tu, dia dah berkurangan. Bila berkurangan, dia masih ada tapi kurang. So apa caranya? Caranya adalah kita bagi bakteria baik ni makan. Makan supaya dia dapat membiak. Dia multiply, lagi banyak. Peratusan daripada 30-40% ni dah akan meningkat kembali kepada 80% usus sihat. Makanan kepada bakteria baik ni kita panggil prebiotics. Prebiotics. Pro tu adalah bakteria. Dia sendiri adalah bakteria. Pre itu adalah makanan kepada bakteria. Jadi kalau untuk produk Elken, di Indonesia kita ada kita panggil Lactose yang kotak warna hijau. Lactose kotak warna hijau tu dia tak ada bakteria, tapi dia ada prebiotics. Prebiotics, makanan untuk bakteria. So kita bancuh, kita minum, prebiotik tersebut dia bagi makan pada bakteria yang sedia ada dalam usus kita. Jadi bakteria tu tersebut dia dapat tangkap, dia makan. So dia akan membiak dengan sihat. That's why lah kunci utama untuk usus yang sihat, make your bacteria live happily. Buatkan bakteria dalam usus kita hidup dengan gembira. Dia nak makanan. Kalau dia masuk dalam bakteria, dalam usus anda, dia tengok sekeliling tak ada makanan,
Sekeliling banyak minyak, banyak kari, banyak macam-macam makanan yang tak sihat. Banyak daging burger, banyak sausage, banyak nugget. So, dia tak dapat membiak. Sebab itulah anda kena buat bagi dia hidup dengan gembira. So, laktose tu adalah makanan prebiotik untuk bakteria. Prebiotik ni banyak-banyak jenis. Kalau anda pernah dengar oligosaccharide, oligosaccharide adalah prebiotik. Kalau anda pernah dengar inulin, susu inulin, ini adalah prebiotik. Dalam kacang badam, almond ada prebiotik juga. Jadi dalam laktose kita yang warna kotak hijau tu, dalam dia ada prebiotik yang kita panggil oligosaccharide. So, oligosaccharide ni adalah prebiotik, natural prebiotics. So, dia beri makan pada bakteria baik. Dia beri makan pada bakteria baik, kemudian bakteria baik dapat membiak, seterusnya berkembang baik. So, dia ada tempoh masa untuk dia membiak. Lebih kurang dalam 2 ke 3 jam. Kalau di Malaysia kita ada 2 jenis. Satu laktose, sama dengan Indonesia. Dan satu lagi lactose S. Apa beza laktose dengan lactose S? Lactose S tu adalah gabungan antara pro dan prebiotik. Dalam lactose S ada probiotik, ada bakteria baik, dan juga ada prebiotik, makanan untuk dia. Sebab itulah bila kita makan lactose S, kesan dia immediate effect. Kesan dia cepat. Makan terus cepat. Terus membuang. Rasa dalam 30 minit terus rasa nak membuang. Sebab dia strong punya effect. Mana bagus? Dua-dua bagus. Tak ada masalah. Laktose pun dia bagus sebab dia tak ada, walaupun dia tak ada probiotik, tetapi dia ada prebiotik. Dia bagi makan. Sebab itulah laktose, dia ambil masa sekejap untuk membuang. Sebab dia sedang membiak. Bakteria yang baik dalam usus kita tu sedang membiak. Itulah peranan. Jadi bila usus dah sihat, dah cantik, mikroflora dalam usus dah cantik, clear, barulah nutrien dapat diserap dengan baik. Bila nutrien dapat diserap dengan baik, darah akan angkut nutrien-nutrien tersebut bawa ke sel badan. Bila sel badan dapat cukup nutrien, sel badan akan tingkat, sel badan yang sihat, sel darah yang sihat, sel tubuh badan yang sihat akan tingkatkan, boost up kita punya immune system. Sebab itulah anda tengok, anda observe pesakit-pesakit yang berkaitan dengan immune system, pesakit denggi, pesakit kanser, contohnya yang penyakit yang berkaitan immune system. Kalau denggi, dia akan ada masalah cirit-birit. Sebab apa? Once immune dia dah drop, quality dia dah drop, performance dia dah drop, usus dia will be trouble. Sebab tu dapat cirit-birit. Kalau pesakit kanser, biasanya dia akan ada masalah tak boleh nak buang air besar. 1 minggu tak buang. So, bila 1 minggu tak buang, dah berhari-hari tak membuang, immune system akan drop. Pentingnya anda jaga usus. Macam mana kita nak ambil laktose ni? Cara dia, untuk anda yang kali pertama, anda boleh ambil, kita tak perlu ambil setiap hari. Untuk kali pertama, anda perlu ambil 3 hari berturut-turut. Kasih flush clear. 3 hari turut-turut tu supaya anda dapat flush, cuci sampah-sampah yang dah terlonggok, accumulate dalam usus 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Kasih clear. Lepas tu anda makan, ambil lebih kurang dalam seminggu sekali. Contohnya anda ambil hari Jumaat, Sabtu, Ahad, lepas tu Ahad. Seminggu sekali saja. Anda tengok keadaan tubuh badan anda. Kalau badan susah nak membuang air besar, ada masalah, anda ambil balik. Kalau tak boleh nak buang air besar, mana kalau gagal membuang air besar at least 2 kali sehari, sekali atau 2 kali sehari, kalau sekali dalam kuantiti yang banyak, ataupun 2 kali sehari, anda kena ambil lagi. Bila dah boleh buang air besar 2 kali sehari, stop ambil dia. Kalau berlaku lagi masalah, ambil semula balik. Sebab kita makan macam-macam.
Terutamanya orang Malaysia. Setiap minggu ada kenduri. Setiap minggu ada parti. So, kita makan macam-macam. Jadi, kalau anda nak makan, tak nak pantang, tak nak berpantang, anda nak makan semua benda, anda tak nak kontrol makan anda, pastikan anda ambil laktos dengan kerap. Sebab tubuh badan kita, usus kita kena sentiasa di overhaul. Kita dah kotorkan dia, pandai cuci. Kena cuci. So, itu saja perkongsian saya pada hari ini, pada hari malam yang ke-6. Esok kita jumpa lagi malam esok hari, iaitu hari yang terakhir, hari yang ke-7. Saya akan cerita berkaitan dengan Fantastic Four. 4 produk ni ada kaitan antara satu sama lain. Okey, terima kasih warga Indonesia, warga Malaysia, Singapura kalau ada. Jumpa anda pada esok hari. Sekian, bye-bye.